إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Tuan Nazir, Tuan Imam dan tuan perempuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala pagi ini dapat kita bersama semula. Dan pagi ini saya nak bacakan yang disebut oleh Imam Nawawi, iaitu 7 azab yang ditimpakan ke atas orang yang bakhil. Kita kitab ni tuan, dia banyak cerita tentang masalah hati tuan, masalah hati. Masalah zahir ni senang cari belanja tuan. Masalah zahir, sakit-sakit zahir ni hospital pun melambat, klinik pun melambat tuan. Dan usaha orang untuk menyelamatkan penyakit yang zahir ni usaha yang orang kata yang kuat dibuat. Contohnya masalah COVID-19 ni, tengok tuan-tuan, semalam ada orang pergi kat UITC tu, heboh kan, ramai dah kena kuarantin, duduk rumah untuk kan. Kalau saya semalam siap saya kerja kan, saya siang orang tu kan. Jadi bab kesihatan macam ni memanglah tuan, dan wajar pun kita melaksanakan. Tuan-tuan pun nampaknya serius sikit, maknanya ambil suhu, tulis nama kan. Tak ada masalah tuan-tuan, buatlah apa yang paling baik supaya kita dapat terhindar daripada penyakit yang zahir-zahir. Sebab penyakit zahir ni kadang-kadang boleh membawa putus asa. Putus asa min rahmatillah. Putus asa daripada rahmat Allah. Putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala ini boleh membawa kepada syirik, dan tak ada dosa yang paling besar melainkan dosa syirik. Mana orang syirik ni tuan-tuan, dia memang tak ada harapan masuk syurga. Sebab itu penyakit-penyakit zahir ni kita cegah juga supaya orang yang terkena penyakit tidak putus asa. Tetapi penyakit-penyakit batin ini, yang ini sebenarnya lebih besar musibah dia tuan-tuan, lebih besar. Antaranya bakhil, penyakit bakhil. Sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, al-bakhilu la yakhlu min ihdas sab'. Bakhil ini tak terlepas daripada satu daripada tujuh bala. Pertama dia kata, imma ayyamuta fayarithuhu may yunzilu malahu. Pertama dia kata, ia mati kemudian hartanya diwarisi oleh orang yang membelanjakannya untuk keperluan di luar yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yunfiquhu li ghairi ma amara Allah bih. Pertama, orang yang kita ni tuan-tuan ada harta. Harta ni tak semesti banyak, asalkan kita berharta. Contohnya, kita ni jenis rajin pergi tahlil, kunuri tahlil, ataupun kunuri doa selamat. Orang tu nak pergi haji pun kita pergi, orang balik haji pun kita pergi. Akhir tuan-tuan, setiap kali kita balik daripada kunuri doa selamat orang balik haji, dapat kopiah tak? Dapat kopiah. Kadang dapat tasbih kan? Macam-macam kopiah. Saya kalau orang beri kopiah ni tuan, saya sedih sebab selalu saya tak boleh pakai. Sebab saya bukan average punya saiz. Kan bila pakai Syekh Murtada bagi satu bagian tuan, sampai sekarang saya simpan lagi lah yang tu. Bawa pusing kopiah atas kepala kan. Terlampau besar. Jadi tuan-tuan pun dapat kopiah, tuan-tuan pun dapat tasbih. Lepas tu apa tuan-tuan buat? Tuan-tuan buat collection, gantung tasbih tuan kan. Kopiah tuan-tuan sampai kuning dah tuan-tuan. Maknanya kita simpan dia tuan-tuan. Tu antara ciri-ciri orang kedokut nak beritahu. Kemudian harta-harta ni tadi bila kita mati tinggallah kepada waris.
Betul tuan? Tinggal kepada waris. Dan dia pun dibelanjakan pada jalan yang tidak dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Sama ada pada perkara yang haram atau kepada perkara harus secara berlebih-lebihan. Rugi tuan? Siapa yang rugi? Kita yang mati rugi. Harta tadi itu harta kita, tapi dia tak datang manfaat pada kita. Bahkan tuan-tuan, dia digunakan pula untuk menentang agama yang kita tinggalkan ini. Macam tu ayat kan? Boleh tuan? Jadi kita tengok bila kita balik kampung tuan-tuan, selepas PKPP ni kita dah boleh masuk kampung. Tengok kampung, cuba tuan-tuan tengok, banyak rumah-rumah runtuh, rumah-rumah terbiar kan. Itu dulu ada milik tuan-tuan, ada milik asal dia. Kemudian mati tak orang tu? Mati. Kalau tak mati tak tinggal macam tu tuan. Mati, tinggal macam tu tuan-tuan. Dapat pada siapa? Dapat kepada waris dia. Apa waris dia buat? Waris tak buat apa-apa. Boleh faham tuan? Sesio tinggalkan harta ni tuan. Itulah hukum sebenarnya nak beritahu. Sebab itu orang Islam dia kena produktif masa hidup dia tu. Masa hidup itu dia kena produktif, sama ada aspek duniawi maupun aspek ukhrawi. Saya bagi contoh lagi tuan. Seorang ayah ni, dia bercita-cita anak dia jadi engineer kan, maka disekolahkannya lah sekolah asrama penuh yang bidang aliran sains. Dipastinya budak tu admit bagus, semua bagus. Kemudian tuan-tuan dimasukkan pula ke matrikulasi atau asasi, ambil bidang itu, menjurus ke arah nak jadi juruterus. Sampailah masuk universiti, lepas tu graduate dengan kelulusan kejuruteraan. Lepas tu tuan-tuan, apa berlaku? Dia pergi tepi jalan, dia lukis gambar kan. Rupa dia suka jadi pelukis. Faham kan? Dia duduk tepi jalan dengan papan bosa tu, dia pun lukis. Elok tak? Elok, tak ada masalah. Dia pun melukis gambar bangunan tu. Saya nak tanya tuan-tuan, apalah rasa abah tadi tuan? Ada rasa apa tuan? Ada rasa apa tuan? Asah tu sesio hantar sampai Jerman. Betul tak tu? Begitu juga kita tuan-tuan. Bila kita besok dah tengok mati kita dalam kubur tuan, tengok anak-anak kita tuan-tuan, harta-harta kita ni separuhnya dibiarkannya sebab dia kata tak ada nilai. Tak ada nilai. Separuh tuan-tuan dijualkannya, kemudian dibelanjakan untuk tujuan-tujuan maksiat, sama ada dalam bentuk maksiat sungguh atau kegunaan harus yang berlebih-lebihan. Betul tak? Jadi tuan-tuan balik ni fikir tuan. Saya pun fikir kan, fikir. Orang tua dulu lain. Dia beli tanah, dia buat kebun tuan. Buat kebun. Lepas tu dia tanam pokok durian tuan. Umur berapa masa dia tanam pokok durian tu? Umur 55 tuan. Dia nak mampu tuan. Dia tanam durian. Tanam durian, tanam rambutan, tak? Lepas tu 10 tahun lepas tu tuan-tuan, pokok rambutan boleh dah ngasuh. Pokok durian belum lagi lah zaman tu lah. Pokok durian zaman tu tuan 5 boleh tahun pun tak berbuah lagi. Ditakik-takik pokok tu pun belum berbuah lah. Takik tu takik tuan. Payah cakap orang pangan ni. Takik ni di macam ni tuan, dia totak lah. Totak pokok tu kan, keliling tu. Tak berbuah kaya, dia kotak tuan. 10 berbuah. 5 boleh tahun tak berbuah lagi. Tapi apa falsafah orang tua kita pakai? Sebab dia baca hadis. Kalau kita tanam pokok tuan, ada buah, buah tu dimakan oleh binatang, tetap nama sedekah tuan. Tetap nama sedekah. Kita hari ni apa kita buat tuan? Durian melambat tepi jalan. Betul tuan? Durian melambat tepi jalan, rambutan melambat tepi jalan kata. Lepas tu kita sibuk membangunkan benda yang tak boleh memberi hasil selepas kematian kepada kita. Sebab itu pentingnya kita ada zuriat yang faham.
Kalau kita di Negeri Sembilan ni ada sistem adat kan, dipanggil adat berpatih. Satu aspek memang elok, aspek kedua tak berapa elok. Tak berapa elok sebab orang yang dapat itu tak elok. Aspek pertama memang betul kan. Maknanya orang yang tanah macam ni dia tak boleh jual, dia tak boleh ni, tak boleh itu kan. Lepas tu dapat pula ke anak perempuan, seorang perempuan ni tuan-tuan, kalau kono pisahan daripada suami mana dia nak balik kan. Mana dia nak balik, dia balik kampung tanah pelakor dia lah kan. Dia pun buat rumah rokek-rokek rumah tuan, terpelihara dia tuan-tuan kan. Tapi tak elok ramai juga menipu dalam hal ini kan. Ramai juga menipu tuan-tuan, dalam geran menipu, dalam tu menipu Jadi orang dulu dia punya harta dia, cuba tuan-tuan tengok macam tanah bersako tu kan, tanah adat tu kan. Saya tengok harta dia hilang tak pahala kat dia tuan-tuan. Dia kata ni harta ni jadi pusako kan. Maka berketurunan ni duduk di tanah tuan, tak boleh jual, tak boleh apa. Dan orang dapat manfaat banyak tuan, pokok kelapa buah rambutan semua ambil tuan-tuan. Semua cucu tuan dah 200 tahun 300 tahun tu. Itu kata smartnya orang dulu tuan. Orang sekarang tak berapa, terkeliru dengan dunia. Tuan Okey, itu satu musibah bagi orang bakhil. Kita pun mati tak berapa lama ni tuan, dokek-dokek masing-masing ni. Saya pun sama tuan. Bila dah rambut hitam jadi putih, gigi longkap jadi rongak, tu tanda-tanda tuan, jangan risau. Tanda-tanda nak padam lah tu. Lepas tu tuan-tuan, santan tak boleh makan kan. Durian tak boleh makan, gula tak boleh makan, garam tak boleh makan. Tu apa tanda tuan? Tu tanda nak padam lah tu, jangan risau tuan. Mata dah tak berapa nampak, telinga dah tak berapa dengar. Macam saya ni lah, mata tak berapa nampak. Orang tak nampak ni tuan, telinga pun kurang cakap sikit. Tu semua tanda-tanda nak padam lagu tu. Kalau kita berlengah lagi tuan-tuan, maka harta kita tadi tak mengalir pahala untuk kita, kecuali dalam bentuk yang saya sebut tadi. Kecuali tuan-tuan ada banyak tanah, tuan-tuan wakafkan. Wakaf ni pun jangan tuan-tuan saya wakaf buat masjid. Kayak seorang tua tanah buat masjid contoh kan. Ni ada masjid kan. Itu pun tak praktikal juga wakaf macam tu kan. Macam mana nak buat masjid rokek tu kan. Jadi wakaf tu bincang lah apa yang patut. Majlis Agama Islam tu ada jabatan wakaf, tuan-tuan pergi sana wakaf ni macam-macam. Ada wakaf ain, ada wakaf manfaat. Tuan-tuan pergilah bincang. Ada dalam kitab-kitab dia sebut juga hasil rambutan ni saya wakafkan. Ada juga kan. Jadi musim duit rambutan tu berbuah, habis hasil tu dia wakaf. Ada juga dia tak wakaf pokok rambutan tu, dia wakaf hasil. Ini tuan-tuan pergilah bincang. Zaman akhir ni, akhir zaman ni tuan, bukan masalah zaman, masalah kita. Banyak cabaran tuan, banyak cabaran. Okey. Au yusallitahu sultanun jairun fayakhudhuhu ba'da tazlili nafsihi. Yang kedua dia kata, ia dikuasai oleh penguasa yang jahat, merampas hartanya setelah menyakitinya lebih dahulu. Harta kita tiba-tiba keluar penguasa yang zalim. Diseksa kita, dirampas harta kita. Ini berlaku kan? Berlaku tuan, seluruh dunia. Tengok orang Palestin, tengok orang Rakhine, kita tengok orang di mana-mana lah tuan di bumi ni. Bukan saja kepada orang Islam, orang bukan Islam pun serupa. Ada juga yang mereka itu diinaya oleh penguasa mereka. Itu biasa tuan. Masa itulah kita kalau dan tahu makin dan wakafkan dia. Dah kena ambil pasang apa line elektrik contohnya kan. Itu tak boleh apa tu, tuan-tuan kena surrender tanah punya kan.
Kau nak ambil jalan, ambil highway jatuh kan. Tak boleh apa pun tuan. Betul tuan? Dah terkangkang macam tu je tuan. Itu yang cara yang betul lah ikut undang-undang. Yang cara yang zalim. Saya biasa balik kampung dengar cerita-cerita. Ni marin tanah orang ni. Tapi orang ni diporeh oleh orang ni. Sebab orang ni berhutang dengan orang ni. Hutangnya tak banyak dah. Tapi tak ada bondo nak dia apa. Dia asak supaya bayar hutang. Poning kepala. Kau ambil lah tanah dan tu. Habis tuan-tuan. Akhir dia cucu-cucu dia tak ada tanah kan. Betul kan? Jangan sampai harta kita tuan-tuan satu masa dikuasai oleh orang yang sebegini. Dan kita pun dah rasa tuan-tuan. Betul kan? Hutang 40,000 je contoh kan. Tapi tak bayar. Tak bayar. Langsung kena istiadah muflis. Betul kan? Habis kotor kena jual. Sebab tu tuan-tuan, jangan sampai kita ni dapat bala bertakwa macam tu sebab kedakut kita. Baik kita masa ada ni laksanakan. Antara kita ni tuan tak ramai pun dapat pusaka keluarga yang banyak, betul tak? Semua buat harta sendiri, betul tuan? Kebanyakan saya tengok lah, adalah 2-3 orang memang keluarga tu memang kaya betul tuan-tuan. Tapi ramai dalam kalangan kita ini bukan keluarga kaya. Harta yang kita ada hari ni anugerah Allah Ta'ala, hasil usaha kita. Sepatutnya kita pun pandang macam tu pada anak kita. Beritahu, Long, ayah dah beri kau mengaji besar-besar, tinggi-tinggi. Kau dapat gaji besar, kan? Kau carilah roto sendiri. Kan, betul kan? Pak ayah cakap macam ni lah. Tak balik anak kita yang sulung tu. Lepas tu apa kita buat? Harta kita tadi tuan-tuan, kita gunakan untuk manfaat ukhrawi kita. Beri manfaat pada orang, jangan korakut tuan-tuan. Ada Asma'i, seorang syekh, dia cerita ada seorang korakut namanya Marwazi ataupun Mirwazi. Dia ni tuan-tuan, kalau orang datang rumah dia tanya orang makan belum? Kalau orang terjawab dah, itulah dia kata, kalau tak dia nak hidangan makan yang sedap tadi, tapi kau dah kenyang apa nak buat kan. Ini perangai orang kedokut bila orang datang rumah tanya. Betul tak? Terus orang tua makin dia marah. Beri makan ni beri je. Orang tu belum sakit lagi kau nak tanya. Lapar kau? Nak pisang kau? Nak noneh kau? Nak durian tak? Ini musim durian dan orang datang rumah kita. Nak durian kau? Kan tak apa sihat otak tuan. Ini tanda orang kedokut. Kalau kita tengok adab orang Melayu ni tuan-tuan. Saya suka cerita macam ni. Sebab apa tuan? Sebab tuan-tuan mengalami benda tu. Akan datang ni kalau kita cerita, budak-budak sekarang tak faham. Semalam saya bawa anak saya masuk hutan kejap. Ada bunyi macam wisil tu. Tanya, "Ayah, siapa tiup wisil tu?" Tak, sudah lepas tu separah betul budak ni. Makna tuan, bunyi dalam hutan pun dia ingat orang main wisil. Jangan. Kalau kita tengok orang tua dulu tuan, kalau orang datang rumah, jauh hari orang tu Assalamualaikum, Waalaikumsalam, naiklah. Betul tuan? Lepas orang duduk je, apa khabar, duduk je ya. Tahu pergi dapur tuan. Tak ada tanya lapar kau, nak air kau, air kopi kau, air Milo. Tak ada. Ada Milo, ada kopi. Betul tuan kan? Orang sekarang tuan-tuan datang rumah tak beritahu, bongi. Sebab apa tuan-tuan? Konon ni dia nak jaga dia punya air muka tu. Kan? Yang sebenarnya dia polosu. Kalau orang datang beritahu, dia order siap-siap. Betul tuan? COD. Betul tak ada dah. Sampai dia cekodok goreng ke. Betul tuan? Orang tua dulu cakap tuan. Tak ada pressure cooker dah. Tu lah Belangor tu. Boleh dia masak kan. Sebab jiwa dia tak ada kerekut tu. Jiwa orang sekarang berkira-kira tu.
Fikir tak nak susah diri, tak nak susah sikit, tak ada. Itu namanya Marwazi atau Mirwazi, bapa kedokut orang. Kalau kata belum, dia kata minum air lah, minum air pun konyang tu dia. Makna manjang air bujang ni pergi rumah dia, tuan-tuan. So orang tua dulu, dia malu bagi orang minum air bujang ni. Kalau dia terpaksa bona, dia keluar juga air bujang. Apa sebut minta maaf lah, air bujang ni nampak betul kan? Orang sekarang nak kopi ke? Tu coffee maker tu dia suruh pergi ambil sendiri, betul kan? Kurang pahala lah kita, tuan. Kurang pahala kan? Zaman dahulu punya budaya tu memang Islamik lah, tuan. Memang nampak alam akhirat punya budaya. Zaman sekarang budaya tak nampak alam akhirat. Masa kecil-kecil kan orang muda kalau kenduri gembira. Sebab apa, tuan? Dia berkojo jumpa kawan, menating lauk, betul kan? Basuh pinggan, masak air, mana ada. Saya makin kegoman saya kalau kenduri ni, kojo saya masak air, basuh pinggan. Saya punya favorite area, masak air, basuh pinggan. Menating ni saya malu sikit, tuan. Awak badan kecil, dulang 2 kali kalau 2 borek pada kita. Memang kan terlingkup lauk orang ni. Jadi saya tak berani. Saya masak air, buih air, basuh pinggan. Kadang saya tengok orang malih basuh pinggan sebab lomak kobau wek pernah, tuan. Dia nak kena pakai abuk, papan apa semua tu kan. Itu saya kerja, tuan. Kalau kita tengok zaman dulu kenduri kenaga ni, tuan, cuba tuan tengok semangat semua nolong, betul kan? Zaman sekarang bukan nolong, ngutuk ni. Bagi RM10 tak apa rasa lauk dia balik rumah cerita lauk orang. Tak apa perangai kita ni, tuan-tuan. Sebab apa, tuan-tuan? Ilmu tak ada, adab tak ada. Orang zaman dulu adab tinggi. Ni COVID-19 ni dia ada adab baru, dia panggil SOP. Itu cakap orang putih, sebenarnya adab, tuan. Adab ni dia tu supaya kita jadi sempurna akhlak kita. Contohnya ambil suhu, tuan-tuan. Ambil suhu. Sini elok lah, tuan senyum ni ada dapat suhu, kan? Ambil je lah, apa masalah kan? Adab kan, ambil. Sebab apa? Kalau kita tengok kita 37.6 balik, tuan-tuan. Sebab apa? Panas, baliklah, tak payah semayang, kita tak sihat. Allah pun tahu, tuan-tuan. Bahkan kalau kita tak sihat, bergaul dengan masyarakat yang sihat ini menyebabkan mereka menjadi mudarat. Ad-darar yuzal, mudarat itu hendaklah dibuang. Kita bawa mudarat sekarang ni, dah balik. Itu adab. Adab. Contohnya ambil makanan dalam dulang, kita diminta ambil yang di depan, bukan ambil yang di seberang, betul kan? Itu akhlak, tuan-tuan. Sama juga dengan yang lain-lain. Adab orang kita Islam ni suruh tutup makanan. Ghatul ina, kata. Ghatul ina, tutup tompek makan. Orang Melayu ni dia seni, dia buat tudung saji. Ada itu dalam forum itu saya terlibat sekali, sama Kementerian Kesihatan. Islam adab dia makanan taklah ditutup. Adab tu SOP lah tu. Makanan taklah ditutup. Air pun sama, taklah ditutup. Itu adab, tuan-tuan. Jadi kita ikutlah. Okey. Itu musibah yang kedua. Akibat tuan-tuan kedokut, takdir Tuhan, lahir penguasa yang zalim, habis dirampas harta, tuan-tuan. Langsung tak boleh buat penuh, tuan-tuan. Contohnya dulu zaman Jepun, orang ni penghulu, selalu penghulu kampung kaya-kaya, tuan. Zaman dulu kan penghulu tu kena kerja kat Jepun dulu, betul tak?
Takkan kita dah. Dia tahu penghulu mesti ada radio. Dia pun cari dulu. Betul kan? Penyamun pun sama tuan. Penyamun ni tuan, kalau dia tengok rumah orang tu ada pelito ayam tak masuk tuan, apa nak hapik dia. Tapi kalau dah pakai lampu gasolin tuan, siap kau. Betul tuan? Itulah. Apakah kita nak sampai saat tu? Itulah tuan. Azab yang kedua yang bakal ditimpa kepada orang yang bakhil. Yang ketiga dia kata, au yuhija syahwatahu tufsidu alaihi malahu. Atau dia kata Allah membangkitkan nafsu syahwatnya sehingga memusnahkan hartanya. Boleh kan? Dia naikkan syahwat dia, keinginan dia. Dengan syahwat ni tadi dia gunakan harta tu. Contoh makan. Harta banyak, makan tak kira masuk. Betul kan? Orang ada duit ni senang makan tuan. 7 pagi makan, 10 pagi makan, pukul 12 makan, pukul 2 makan, pukul 4 makan, pukul 7 makan, pukul 10 malam pun makan, pukul 12 pun makan. Memang tanda nak lingkup lah tuan-tuan. Makan malam-malam hari ni. Rasulullah SAW selepas sembahyang Isyak tak banyak cakap, tak ada cakap tawi, masuk tidur. Sekarang ni saya dah beri alasan macam tu ni. Kalau orang panggil ceramah tak nak dah. Sebab ikut Rasulullah SAW. Lepas Isyak balik rumah, tulis tidur. Cakap pun tak. Sebab saya bukan doktor tapi baca-baca maklumat. Ya. Hormon ni, segala-gala hormon mula waktu tu. Dia mula produce waktu tu. Lepas Isyak tu dia mula produce. Betul tuan? Siapa yang lembek tidur ni, itu terbagai hidup kan. Jadi tengok budak-budak muda sekarang, muka penuh jerawat. Kita makin bercinta juga tuan, tak ada macam tu jerawat. Kita tengok muka budak-budak sekarang. Lepas tu mulalah nak kena beli ubek tu, ubek ni kan banyak belanja tu, memusnahkan harta dia. Bukan harta dia, harta mak ayah dia habis. Kek mula muka dia. Lepas tu kita bangunlah pukul 3 pagi, 4 pagi. Bangun pukul 4 pagi, 3 pagi ni tuan. Ketika itu kandungan ozon tinggi. Yang disebut dalam bahasa Arab rihus sabah. Saya pernah sebut dulu. Kandungan oksigennya tinggi. Kan? Dan dia mula berkurang apabila mula terbit matahari. Sebab tu orang tua dulu, dia punya adab dia, bangun terus buka tingkap. Dia tak percaya tengok. Betul tuan-tuan. Kita bergulung pakai kain pelikat ni kan. Tingkap dah dibuka dah. Kalau kat kampung lah, saya ingat lagi. Nak kalau ada majlis-majlis kat rumah kampung ko, kita sepupu-sepupu ni melempar tidur kat serambi tu kan. Atuk kita kan jadi peduli dah. Kita macam ni lah tuan-tuan. Dia dah buka tingkap tu. Angin masuk kan. Ini tingkap buka pukul apa tuan-tuan? Bulan 8. Bukan pukul berapa. Tingkap tak pernah buka. Bulan 8 baru buka kan? Syahwatnya pasal tuan-tuan. Akhir datang mudarat. Lepas tu boli bondo-bondo yang harus. Polik-polik tuan-tuan yang kita boli. Sekarang ni nak pula ada online. Hui tuan-tuan, rancak batu post tu datang. Kejap tong-tong, kejap tong-tong bunyi. Tentang tahap pun ni boli kita pun tak tahu tuan. Ni generasi sekarang. Tak payah pergi kedai lagi. Kita ingat dulu tuan-tuan kalau pergi kedai ni banyak boleh boli. Tak, sekarang ni tak pergi kedai lagi banyak boleh boli tuan. Sebab dia guna online. Bila guna online ni tuan, dia manipulate manipulate komunikasi kita. Guna warna kan, guna tulisan.
Siapa tuan tengok, kalau iklan dia jarang guna tulisan tajam-tajam, semua bulat-bulat, dompok-dompok ya. Siapa tuan tengok, kalau tajam mata kita tak nak beli. Dia manipulate tuan, dia manipulate. Bondo tak selero jadi selero. Padahal pisang letak cheese ya tuan, topi dibuat zigzag cheese tu kan, dia bangkitnya warna oranye. Memang lah tuan, macam ni lah selero. Order 3 kilo pisang goreng tuan. 3 kilo baloi lagi tuan, beli RM2, upah COD yang RM6. Akhir upah ngantar RM6, upah makan RM2. Kan bangang tu tuan. Ini tuan, musibah orang bakhil. Akhir dia belanja pada benda yang ikut syahwat dia. Allah Ta'ala musibahkan dia, bagi dia kehendak yang banyak. Tuan-tuan, hari harta dia hilang satu. Sedekah tak dapat buat, wakaf tak dapat buat, jariah tak dapat buat. Betul tuan? Kemudian harta digunakan untuk memudaratkan diri, yang paling teruk lagi memudaratkan bangsa, memudaratkan umat. Ya Allah Ta'ala balakan kita dengan syahwat. Hari ni begitulah. Saya ni cakap mudah-mudahan tuan, cakap mudah-mudahan. Okey, boleh sikit tuan. Saya perasan tuan-tuan ni semenjak tutup mulut, saya tak tahu tuan-tuan ni syukur ko, marah ko. Tak nampak, jadi kita pun poning juga macam ni tuan. Semenjak tuan-tuan pakai penutup muka ni kan, lain macam lah rasanya. Sebab tu tuan-tuan, kita kena sama-sama benteras rangkaian tu. Tapi saya sebagai pengarah ni teruk lah kena kerja tuan-tuan. Biasa nak keluar Cikgu Badar daripada Negeri Sembilan. Biasa nak keluar dah manu keluar kan, teruk waktu Negeri Sembilan ni. Sedangkan Negeri Sembilan ni tuan, sadu Allah yang mula-mula. Yang mula-mula bagi semayang 2 oleh ni tuan-tuan, Negeri Sembilan. 2 oleh orang beli jemaat, 4 orang beli jemaat Negeri Sembilan mula-mula. Bila kita mula? Tahun 50 makin. Tu makna yang mula-mula. Syekh Ahmad yang keluar fatwa dah tu. Anda tuan-tuan, mula-mula bagi buka surau masjid pun kita, mula-mula bagi ramai sikit pun kita, mula-mula bagi sampai ke beranda pun kita. Cuma kek padang parking tu saya tak bagi. Saya dah tanya dah, tuan-tuan, kalau tuan-tuan semayang tu kek parking tu sekarang, turun setitik hujan, tuan-tuan nak lagi mana? Lagi dalam masjid lah. Tu saya tak bagi tuan. Kalau dia kata lari balik rumah, saya bagi. Kan hujan tu dia masuk dalam dah, ramai balik dalam masjid. Orang Melayu saya faham dia punya psikologi tu salah. Kerang tu hujan, semua lagi dalam masjid. Sebab tu saya boleh bonar lagi tengok kan, yang bonar kan apa, surau semayang pun kita. Itu orang perempuan marah kat saya pula. Dah orang perempuan pula marah saya tuan. Kita orang perempuan nak datang surau juga. Minggu ni kita dah benar kan? Minggu ni kita dah benar. Supaya apa tuan-tuan? Supaya selamat. Tak adalah pakai pelitup muka macam ni. Kesian betul saya tengok tuan-tuan ni. Tapi ada orang yang untung, orang yang buat pelitup muka ni. Kan? Saya pun lomeh kat tengok tuan. Kita pun lomeh kat pakai ni. Kojap nak sabun tangan, kojap nak sabun tangan, kojap nak sabun tangan. Dulu selalu salam, dah tak boleh salam. Kan salam pun dah macam pemain Liverpool dia tuan. Macam penyambut tetamu hotel. Kan. Jumpa Tok Syekh besar-besar pun macam ni tuan. Macam ni. Tu lebih sikit lah dia ada atik kat tangan ni. Jadi kita kena sesama tuan-tuan. Tuan-tuan jangan copek dan bongi, jangan. Cuba rasional sikit. Cuba rasional. Ada seorang musafir dia lalu masjid, tak dibawi jatuh kosong sembahyang zuhur, bongi tuan-tuan. Saya kata dua-dua tak betul. Yang tuan tadi, apabila tuan tu tak beri, balik je lah, jangan banyak cerita.
Itu satu. Itu dia punya salah. Salah yang kedua, orang masjid. Tompek lapang lagi, saya tahu dah tuan-tuan sembahyang asar kat kampung. Takkan ada orang tu, selongang-longang masjid tu. Bila ada orang nak singgah, berilah masuk. Ya, ambil nama lembuti pun macam besok lah. Tak. Dah sudah. Ni arahan pengarah teh. Dah share yang kono tuan. Dah bagasak telefon. Fuh, ikut semangat. Orang Negeri Sembilan ni dahsyat betul. Sonang. Ni pengarah tak beri tu. Yang saya larang dia buat, tak ada disebut macam tu. Kan? Dia orang ni. Tak apalah tuan-tuan. Saya bila Abang Adam gitu, Papa Adam dalam urut petang tu selalu interview saya tu kan. Saya kata saya dah maafkan dah, tak ada apa. Saya dah maafkan, tak ada apa. Tak apalah, orang tengah susah dia macam tu lah psikologi tuan-tuan. Ya. Itu belum kira yang datang pejabat lagi. Masing-masing dia lihanda pada mufti tuan. Bawa koteh lihanda ada mufti lah. Dia kata ustaz kono macam ni ah. Ni syekh saya bagi. Syekh kau lah kau kira. Ni mufti-mufti suruh Malaysia ada dah bincang tuan, dah panggil pakar, dah tengok macam mana. Dah tengok kesan tak baik dia apa kan. Dia keluar hukum ikut ni ya, baca hadis kemudian keluar hukum, tak boleh tuan. Ya, hukum ni kita kena tengok realiti. Ya, kena tengok realiti. Macam hukum orang lelaki bertukar perempuan. Kan? Apa hukum tuan? Haram ke harus tuan? Bukan harus kau. Yang makin ramai pula sekarang ni tuan kan? Macam mana buat tuan? Itu musibah tu. Roma pula. Kemudian semua orang perempuan pula yang beli produk kecantikan dia tu. Dia yang beli tu. Kan, saya rasa tuan-tuan tak ada beli tu nampak muka kopam ni. Yang menjual produk tu orang tak ketahuan jantina. Yang beli tu orang perempuan. Itu yang saya pelik tu. Betul tuan? Makna orang Melayu ni tuan-tuan dah makin lama makin sewel. Makin lama makin sewel. Saya tak pernah tengok pula orang lain macam tu. Melainkan orang Melayu betul. Macam tengok tu. Orang bangsa lain tu tak, kaum lain tu tak ada pula keluar ikon-ikon macam tu. Dan macam mana buat tu? Sikit gitu ni sambil-sambil baca sambil-sambil meletih tuan. Sambil-sambil meletih. Sebenarnya ramai orang baca hadis atau baca Al-Quran, dia tak beri contoh praktisnya macam mana. Itu jadi orang tak berubah tu tuan. Orang tak berubah sebab dia tak tahu nak praktisnya macam mana. Dia tahu kodokut ni tak elok, tapi macam mana, apa disebut kodokut tu, apa dia punya indikator kodokut tu, dia tak beritahu yang tu. Tanda orang kodokut bila ada orang susah, itu tanda orang kodokut tuan. Kalau di Negeri Sembilan ni ada lagi orang susah, tu tanda orang situ kodokut. Tuan, senangnya tu, tak susah. Kalau sebelah jiran kita tu susah, tanda kita mungkin tak kerekut, yang lain-lain kerekut. 40 kiri kanan tu semua kerekut, bakhil tuan. Kalau kita ni tak kerekut, tak ada orang susah tuan. Tak ada orang susah. Tak ada orang susah. Kalau 40 rumah tuan. Jadi kita punya resiko untuk belanja kalau RM10 400 tuan. Kita punya kata jiran kita 40 kan. Ataupun 160 orang atau kiri kanan semua, tapi kita katalah 40. Kita punya risiko akan belanja duit 400 ya. Jirannya susah, jiranlah susah, jiranlah susah, RM10, RM10 kan. Tak banyak lah. Tapi dalam kita punya kampung tu bukan semua tu susah, ada 2 orang je. Dalam kampung tu ada 300 tuan. Kalau seorang bagi RM10, tak 3,000 tuan. 3,000 lapis dah susah. Tak ada apa tuan. Dalam kampung kita tu ada 300 rumah, yang susah ada 1 rumah. Kalau kita keluar RM10 sebulan, RM10 sebulan, 3,000 tuan. Tak ada susah.
Tapi oleh kerana masyarakat kodokut, ini tu ada orang tulis pula dalam Facebook, pengarah pun minta lah tolong beri kapet surau, janganlah kodokut dia pergi kat kita juga tuan. Ada saya malah baca Facebook ni tuan. Ini tompek orang-orang tak apa sihat buat komen tuan. Itu dia tu. Ada seorang datang pejabat saya ustaz berkonan kerusi ustaz ni. Saya nak ambil kerusi ustaz boleh? Tak ambil lah, saya beri lah. Orang Melayu punya biadab tuan. Oleh itu pengarah janganlah kodokut. Dia kerajaan ni tuan. Pembekalan ataupun projek ni dia bukan boleh minta hari ni dapat. Kecuali hal-hal kecemasan. Runtuh bangun, bumbung ni runtuh. Itu tak boleh buat apa. Memang ada dia punya peruntukan kecemasan. Habislah peruntuk lain tu kita kojoan nak betulkan bumbung tu. Tapi kalau benda tu boleh plan, dia memang kena minta awal-awal. Masjid Negeri Sembilan ni ada 298 tuan-tuan. 298. Yang paling mahal kat Seri Senayan tu. Itu kalau gugur satu lampu pun poning tu kan. Cuba tuan-tuan tanya Nazim Masjid tu. Tak silap saya Nazim Masjid tu pengarah jawatan agama. Kalau tak silap saya kan. Tuan-tuan. Baru ni arkitek dia tolong beri CSR basuh dinding tu. Dia sombong saat dia dah 3-4 tahun dia dah mula ada karat air. Sombong tuan, berapa tahu? Berapa ribu tuan? 60,000 tuan. Jabatan Agama setakat ni yang dapat kita rekodkan ada 1060 hompek surau. 398 campur 1060 hompek surau, campur 2 oleh pejabat, campur 6 boleh sekolah tu pula blok macam tu, yang kira lah. Tuan-tuan fikir berapa kerajaan boleh bagi saya tuan untuk buat maintenance? Takkan habis duit negeri ni ke Jabatan Agama. Betul. Dalam agensi kerajaan Negeri Sembilan ni yang paling banyak bangunan saya lah kan. Yang main tu action itu. Jabatan negeri ni yang paling banyak tanah dan Salopeh Suke. Mana ada orang lain? Jabatan Agama lah. Saya punya bangunan tuan, atas bumi pun ada, bawah bumi pun ada. Kubur. Tu pun berselerak tuan-tuan. Orang semua komplain kat saya, Ustaz, macam mana kubur kojak sini, kojak sini. Saya pun malah nak jawab. Saya kata dah ditanam kat orang untung dia. Bondo dah lama nak cakap susah kan. Kubur baru besok saya perhatikan. Kubur lama ni tak boleh kata apa tuan-tuan. Tapi kalaulah kita sebagai orang Islam yang melihat alam ukhrawi, tak ada masalah. Sakat surau nak ganti zinc scoping tu, alamak tuan-tuan, kata orang putih piece of cake lah. Ada 300 rumah keliling surau tu, seorang bagi tusin ni tuan-tuan dah RM3. Tahu tusin? Sekarang tak ada duit 1 sen kan. Ada orang roboh-roboh rumah sekarang ni, rumah-rumah lama kan, tiang sorry dan separuh berantu tiang. Selalu orang Negeri Sembilan dulu bila dia togakkan tiang sorry tu, dia ada kain, ada duit seleng, dan dia selalu letak duit siling 1 sen. Sebab tu orang Melayu makin pandai nak tahu usia rumah tu duit seleng tu lah. Ada satu rumah baru runtuh kat mana dia duit 1 sen pada tahun 1926. Duit 1 sen yang ompek sogi tu. Tu makna rumah daripada dibina pada tahun 1926. Agak-agak berapa tahun tu? Lokek nak 1 tahun lah. Kan? Tapi semua orang baik tak kisah. Saya pun tengah fikir apa vitamin nak bagi ke orang Melayu ni, supaya bila dia nampak surau terbagai, dia ramai-ramai pakat-pakat keluar duit. Apa vitamin ni? Vitamin D ko, vitamin E ko nak bagi, puas mikir tuan. Apa vitamin nak bagi ni? Yang dia nampak, ni Jabatan Agama tak buat apa dia. Dia ingat Jabatan Agama ni banyak duit nak bagi ni. Tak. Saya memang jarang guna duit zakat untuk
kemudahan infra ni kita nak kurangkan guna duit zakat. Sebab duit zakat ni untuk asnaf. Asnaf tu pun tak terbolor lagi tuan. Sebab itu tuan-tuan ni yang belajar-belajar ni lah kan, kita kena nyampai-nyampai kan tuan. Kita nampak kadang-kadang kita kena organize. Orang Melayu ni dia kerja memang kena ada yang organize, kalau tak jadi dah. Kita nampak surau ni, teruk bumbung surau ni. Kita kontakkan kawan kan, dalam 10 orang ni, kau beri boleh tak beri tak RM50 seorang. Dapat RM500. Betul bumbung kan. Dapat pahala tu, wakaf nama dia. Kalau tak, tanda-tanda orang kedokut suruh awal terbagai. Tu tanda-tanda masyarakat kedokut. Senang ya kan. Okey. Panjang pula gitu. Kita habis 7.30 boleh kan? Tuan-tuan dah tutup mulut macam ni, nak pergi mana boleh? Kodai tak boleh pergi, apa tak boleh pergi. Semua COD je sekarang ni. Atuk-atuk semua COD. Bila Jain suruh daftar online, susah. Tapi dia order barang tadi habis. Shopee, Lazada, Zalora habis. Saya pun tak faham. Ada satu Nazim Sojid, cikgu Nazim Sojid, dia pimpinan kampung juga. Kita panggil balik deh, buang masuk tadi. Tengok-tengok dia dapat anugerah. Alamak kalau saya tahu saya dah pangkah nama dia. Dia boleh keluar tinggal tu, buang masuk tadi. Tapi petang dia tengok cucu order apa? Order pisang cheese. Dan tapi alhamdulillah orang Negeri Sembilan bagi sambutan tuan. Jain itu tak ada kawan tuan. Sebelum Covid itu tak ada kawan. Jadi kita buat sahabat Jain. Daftar secara online tu dia masuk sahabat Jain. Sekarang ni kita orang dah sampai 44,000 orang. Jadi kalau apa-apa berlaku, saya boleh hantar terus SMS kepada 44,000 orang ni. Nak porang, saya sampai dulu, sampai tuan. Pum sampai Negeri Sembilan, kena apa suruhan apa boreh apa semua saya boleh. 44,000 orang tu saya selamatkan. Tuan-tuan yang tak daftar saya tak boleh apa. Faham tuan? Oleh sebab tu daftar dari sekarang. Kan payah bona, pergi dekat website Jain tu, masuk je maklumat sikit. Tak sebasal. Tapi Zalora boleh, Lazada boleh, Shopee boleh. Apa nama? Crossell apa nama tuan? Saya sebut pandailah, tak pernah boleh. Atuk nak beli pisau cukur, minta cucu order online. Bayang tu punya kerek, punya tu tuan. Tapi nak daftar sahabat Jain, buang masuk. Rugi. Atuk. Tapi saya senang tuan, saya akan kojo Nazi tu. Tuan, saya akan kojo ni. Saya sekolahan tu. Tak lama tu saya panggil tu. Nazir dari sini saya panggil tuan, datang pejabat. Saya pun tanya, apa masalah ni? Tak ada masalah ustaz. Saya okey ke ustaz teh? Saya sampai pejabat saya okey tuan. Agak pejabat saya tu dia ada hantu tuan. Dia ada hantu okey dia panggil. Daftar je lah tuan-tuan. Tuan-tuan semua ni minta cucu daftarkan. Minta cucu daftarkan. Ada sebab Jain buat tu sebenarnya. Ada sebab. Dalam kes Covid ni dia mengajar kita bahawa kita tak dapat mengenal pasti orang kita. Betul kan? Tak kenal pasti. Besok orang ompek-pelompek ribu orang ni kita tahu dia kubur kat mana. Orang boleh masuk laman web Jain lepas ni saya tengah bangunkan tuan. Ompek-pelompek ribu orang ni mati, kita tahu kubur mana. Sebab kita pun ada link dengan JPN, kita trace nombor tuan. Dah meninggal ke belum? Dah meninggal. Kita pun tahu orang tu dah meninggal. Kalau tak, saya pun tak tahu. Kita tahu kubur dekat lotnya ni kita. So ramai lah besok. Saya besok kalau panjang umur saya kata, pagi ni kita hadiahkan Al-Fatihah kepada si mati lot sekian, kubur sekian, lot sekian, kubur sekian, lot sekian. Jadi kalau tuan-tuan besok kubur nak percaya, sila daftar sahabat Jain ya.
Ada banyak benda tuan. Tuan tolonglah beritahu cucu. Tuan beritahu keluarga tuan pun okey lah. Masuk laman Jain tu daftar kan. Tuan jangan risaulah, saya tak akan jual madu dalam tu dah. Madu takkan jual, kismis takkan jual, jangan risau. Esok kan dia ambil nombor kita apa semua ni kan, sampai macam-macam lah iklan ni. Tak jangan risau. Okey, panjang lah letin tuan-tuan. Seterusnya dia kata, au yusiba lahu nuqbatan min nuqabatid dunya min ghuraq au haraq au sariqatin wa ma asbaha zalika. Ataupun dikata seperti dikata, ataupun tertimpa musibah duniawi semacam kena banjir kan, tu kodokut nah langsung kena banjir ya Nabi. Macam ada satu tompek di Malaysia dulu, dia simpan omeh dalam tin milu kan. Simpan omeh dalam tin milu. Yalah, dia tak ada kodokut agak ada kan. Ni contoh contoh harta tu lalu dengan banjir dalam tin milu tuan-tuan. Akhir banjir besar, tin milu tu mengapung lah saat dia kodap kan, ada udara dalam tu. Dia ngapung tuan. Sampai ke rumah orang, sangkut rumah orang tu. Orang tu pula tengah nak ngomeh nampak tin milu. Dia ingat milu nak bagi anak minum, banjir. Apa yang melintih balun ni lah. Buka tuan, tengok omeh tuan. Lepek ke orang. Lepek ke orang omeh itu. Atau terbakar, ni biasa. Saya ada staff saya, rumah warden CJ tinggi Stam Muhammad Ahmadi Gomoncih. Rumah warden sekolah tu tuan-tuan, kita tengah nak buat bangunan lah tu. InsyaAllah dalam setahun dua ni naiklah asrama tu. Bentuk apartmen untuk CJ tinggi agama. Tu sekolah yang baik di Malaysia tuan. Kita dah mudah-mudahan dapat peruntukan insya-Allah katanya. Jadi sekali lah rumah warden besok tu. Tuan-tuan tahu rumah warden sekarang macam mana? Siapa pernah lalu Mat Ahmadi Gomoncih, bangunan sekolah bawah tu? Rumah Peneroka Felda mari tahun 70 punya mari. Sebab tu bila saya balik Negeri Sembilan ni, saya pergi sekolah tu, saya keluar air mata tuan. La ilaha illallah, ada macam ni. Lepas tu saya bawa lah Datuk Seri kita pergi tengok, dia pun sedih tuan tengok budak-budak makan berselo. Baru ni terbakar lah rumah saudara tuan. Allah. Asyik baik apa anak-anak kita Sanun Cerodik tuan. Ambil apa ni penyombu api tu kan, ana boleh tabung di balun ni habis. Ni dah poning pula saya nak ngisi balik ana boleh ni. Tapi selamatlah. Tapi habis jugalah, adalah barang-barang yang rosak kan. Atau kecurian. Kan? Kita kerokut simpan bawah bantal, simpan bawah lipek kain, simpan bawah tikar watah. Datang pencuri dia tahu. Kan? Ni akal macam aku kat ni, dia tahu aku kalau simpan barang bawah tikar watah. Dia buka tikar watah habis tuan. Dan sebagainya. Betul kan? Orang kerokut habis. Dia kerokut mana kono terbakar, kerokut mana kono banjir, kerokut mana kono curi. Akhirnya tak boleh buat apa, akhirat pun tak dapat apa, dunia pun susah. Kemudian dia kata au yusibahu illatan daimatan fayunfiqu ma lahu fi mudawatiha. Ia diserang penyakit yang berkekalan sehingga habis untuk biaya rawatan dan perubatannya. Pak tuan, atau banyak lepas tu kena sakit buah pinggang. Tuan-tuan besar belanja kan, sakit kanser besar belanja Cuba kita tengok yang COVID ni, bila kita kuarantin orang tuan,
untuk 200 orang. Tak silap saya lah, belanja keseluruhan untuk kuarantin 200 orang ni 800,000 tuan, 14 hari. Orang kampung ni boleh cakap lah senang je, dia tak tahu kerajaan kena belanja 800,000 tuan. 800,000 ni kalau buat rumah berapa biji dapat tuan. Tapi duduk pula kat hotel tuan. Itu pun pecah punah ganah hotel tu di kojonya yang kuarantin tu. Osah lah biul tuan. Tak pandai lah gitu ni tuan. Habis harta orang awam tuan. Maka datang sakit pula kita kedokut ni tuan. Habis pula duit untuk beli ubat. Betul kan? Kita tengok kita tengok. Nauzubillah, kita berlindung. Tapi kita sendiri pun dah rasa. Saya dulu kena slip disc tuan. Bulan Kuala Lumpur lama tuan. Berapa kali pusing kereta tuan. Jadi tu jumpa Dr. KPJ tu kan. Iyo tuan-tuan. Kono sakit tuan-tuan, nasib baik ada insurans bau boli. Takaful bau boli tuan. Kalau tak tahulah mana nak cari duit tuan. Buka tabung depan masjid tu. Kan sumbangan untuk perawatan Ustaz Zaidi. Jangan bayangkan tabung milu depan tak. Terpacak jenis tuan. Kita pun banyak habis duit. Dia sakit itu, sakit buah pinggang lah, sakit jantung lah. Jantung sekarang pula tuan-tuan kalau bodah berapa puluh ribu pula, kan? Kemudian dia kata, au yudfinahu fi mawdi'in minal mawadi' fayansahu fala yajiduhu. Paling tidak, atau mungkin ia menanam menyimpan hartanya dalam suatu tempat, kemudian terlupa letak tempatnya dan tidak dapat menemukannya semula, kata Abu Bakar. Dek terlampau kedokut, suruk, apa lupa tuan. Tak teringat mati. Kan tak teringat mati. Poi tanam bawah pokok leban dalam kampung Kotahan tuan. Tandur pokok leban. Tanam harta kat situ. Tiba-tiba buat tanam semula, dia dah lupa tuan-tuan. Tanam semula orang yang nobang untung tuan-tuan. Yang pakai apa tu? Sodok, tengok keluar tuan-tuan. Seperti omeh. Tak ada orang ni nak beritahu tuan-tuan. Buat balik lah dek. Jadi itulah 7 perkara yang ditimpa oleh Allah Ta'ala kepada orang bakhil. Sebelum kono, tuan-tuan jangan kodokut tak ketahuan. Saya dah beri contoh dah tadi. Sebab tu kita kena pergi merayau, tengok tuan. Tengok. Saya yang paling terkesan, saya tengok rumah tinggal. Paling terkesan. Saya tengok rumah tinggal ni kan, rumah cantik-cantik tuan. Kalau kita pergi ke Gadung, pergi dekat Teraci, pergi kan, kita tengok rumah kalau macam tu zaman dulu tu, memang rumah orang kayu-kayu tuan. Tapi apa waris dia buat? Waris tak buat apa. Untuk satu sekoping. Jadi tuan-tuan, kita kena cari yang selesa untuk hidup, tu tak ada masalah. Tuan-tuan nak buat rumah cantik, tak ada hal, boleh tuan. Tapi jangan kodokut. Tuan jangan kodokut. Buatlah, amallah, sumbanglah. Kata masjid ni nak buat bangunan baru, kan? Katalah, bunyilah, tak tahulah. Jadi kalau apa yang tuan-tuan tunggu lagi, kan? Tunggu apa tuan-tuan? Dalam ASB tu keluar sikit. Dalam ASB keluar sikit, tabung haji keluar sikit, kan? Kalau besok nak buat longkang tu boleh guna duit haram tu. Ada dividen itu tak kau keluaran, okey nak 1,000 lah keluaran. Tapi beritahu jangan kosong lah, ini duit Arab. Jadi kita akan gunakan untuk buat longkang. Buat longkang, buat pagar, boleh lah kan? Beritahu lah, yang duit haram tu pun kalau tuan-tuan simpan pun untung orang lain juga. Baik keluar kan? Boleh faham tuan? Kalau ada yang simpan konvensional lagi lah. Kalau yang Islamic punya account tak ada lah. Yang konvensional tu keluarkan, beritahu cikgu bandar, cikgu ini duit haram. Boleh tuampah boleh, Jadi besok
Kalau masjid ni nak naik, ini peluang kita lah. Peluang kita. Tuan-tuan ingat semua orang boleh buat masjid ke? Mana boleh tuan? Nak buat masjid mesti dengan kebenaran. Betul tak? Bukan tuan boleh buat nonong tanah lapang tu buat ramai, tak boleh. Jadi maknanya tuan-tuan kena tunggu peluang nak buat masjid ni. Bila dah ada ni tuan, ni contoh yang paling praktikal. Besok tuan-tuan bayangkan orang yang buat bangunan yang begini berapa puluh tahun ni, 100 tahun kan lebih kan? 100 tahun tuan. Orang kita semayang dalam tu, orang berzikir dalam tu, orang iktikaf dalam tu. Tuan-tuan bayangkan yang buat 100 tahun lalu. Sampai sekarang dia dapat ganjaran pahala. 100 tahun umur tuan-tuan dapat pahala. Kita sebab tu kita kena sesamalah ikhtiar tuan-tuan, jangan jadi orang yang kedokut, insya-Allah. Jadi saya minta maaf banyak menyinggung tuan-tuan dalam ucapan saya. InsyaAllah kita sambung pada bulan hadapan kalau tak ada aral melintang. Iaitu sekiranya tuan-tuan masih ada, tuan-tuan jumpa saya. Sekiranya saya yang tiada, saya tak jumpa tuan-tuan. Tapi tahapul amal yang ada tak tahu tuan-tuan, kan? Jadi saya pun bila tengok muka tuan-tuan ni, saya tahu ada yang dah hilang. Saya tengok dan ada yang hilang. Separuh tu saya perasan. Walaupun dia tak salam saya, dia ada orang macam ni tuan, dia duduk jauh, dia tak salam tuan, kan? Dia rendah diri, dia dipanggil tawaduk. Tapi saya tahu dia tak ada. Saya tengok dah tak ada. Ada 3-4 masjid tu, orang-orang tertentu tu memang istiqamah tuan. Bila dia tak ada, saya tahu. Kadang-kadang macam nampak dia, kadang-kadang macam nampak, bukan makna nampak, macam tak nampak dia sebab biasa tengok kan. Macam biasa tengok, macam traffic light lah, macam nampak air merah, hijau, kuning tu macam mana kan? Macam tu lah. Jadi terima kasih banyak. InsyaAllah kita jumpa pada bulan hadapan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surat subhanakallah astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri wallahu a'lam bissawab.